Sallam amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita dipertemukan kembali di sini. Alhamdulillah. Walaupun mungkin pada awal bulan Januari yang lalu saya tidak berkesempatan untuk berada di sini mengikuti kuliah kita kerana isu banjir, yang mana pada waktu tersebut bukan kata tak boleh mai, tapi jalan di Kerik itu runtuh. Jalan di Kerik runtuh, walhal di tempat saya sendiri di Pasir Mas Kelantan air tak naik pun. Memang tak banjir di Pasir Mas, cuma yang paling teruk ialah di Gua Musang, di Kuala Krai dan di Dabung Jeli serta Kota Baru dan kawasan-kawasan yang sekitarnya. Jadi pada malam ini kita berkesempatan kembali bersua muka menjalinkan silaturahim serta meneruskan siri-siri kuliah kita yang seterusnya. Jadi pada malam ini ada beberapa perkara yang ingin saya sentuh. Yang pertamanya ialah lebih kurang 4 malam yang lalu saya telah diundang ke sebuah surau, iaitu betul-betul berhadapan dengan bangunan tabung haji di Bayang Lepas, iaitu Surau As-Saadah, Kampung Perlis. Dengan kenal tak? Kampung Perlis. Jadi pada malam tersebut mereka menjemput saya untuk memberikan ceramah berkenaan dengan Maulidur Rasul. Walaupun mereka mengambil tarikh pada malam yang terakhir, yang mana sepatutnya 12 Rabiul Awal, tetapi mereka menjemput saya pada 12 Rabiul Akhir untuk memberikan kuliah dan ceramah berkenaan dengan Maulidur Rasul. Jadi kebiasaannya di mana-mana tempat, sesekiranya seseorang ustaz, alim ulama atau penceramah dijemput, mereka dengan bebas boleh melontarkan pelbagai idea, boleh melontarkan pelbagai ilmu. Dan di sana mungkin ada ustaz yang menghubung kaitkan Maulidur Rasul dengan peristiwa hijrah Nabi. Ada ustaz yang menghubungkan Maulidur Rasul dengan kisah Rasulullah dan para isteri, kisah Rasulullah serta anak cucu beliau, kisah Rasulullah dengan para sahabat, kisah peperangan-peperangan Rasulullah, perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Tetapi yang berbeza dan cantik di sana ialah bila saya mula start nak berceramah dan berkuliah, pengerusi majlis mengajukan satu persoalan. Ustaz, bolehkah terangkan kenapa hari Maulidur Rasul yang jatuh pada 12 Rabiul Awal dinamakan sebagai tahun gajah? Kenapa dinamakan sebagai tahun gajah? Jadi kita pun sedia maklum dan umum mengetahui bahawa pada tahun tersebut datangnya gerombolan tentera-tentera angkatan bergajah yang diketuai oleh seorang wali daripada kota San'a di Yaman, iaitu Abrahah al-Ashram, datang ke bumi Mekah semata-mata dengan niat, azam dan tekad untuk menghancurkan Baitullah, rumah haram di Masjidil Haram. Jadi di akhir kuliah tersebut, bila tiba time makan-makan, jadi ada seorang hamba Allah yang bertanyakan satu soalan, yang mana pada suatu ketika dahulu beliau berkesempatan dengan keizinan daripada Allah dapat melawat dan menziarahi bumi Yaman. Yang mana kita pun tahu bahawa di Yaman dahulu, sebelum bergeraknya angkatan tentera Abrahah menuju Mekah, Abrahah pernah membina sebuah gereja ataupun bangunan ibadat yang cukup besar dan indah pada waktu tersebut di San'a, Yaman, sebelum beliau datang ke Mekah untuk menyerang Kaabah. Jadi beliau berkesempatanlah melihat tinggalan sejarah, monumen sejarah tersebut sewaktu berada di kota San'a, yang mana sekarang monumen tersebut dikenali sebagai Ghurfatul Qalis. Tetapi yang menjadi kesamaran, yang menjadi kekeliruan kepada beliau ialah di suatu tempat yang lain, walaupun tidak ada bangunan di situ, tidak ada monumen dan tinggalan sejarah di situ, yang cuma adalah pandangan seperti padang jarak dan padang terkukur.
tetapi telah diletakkan satu label, telah diletakkan satu papan tanda yang bernama Zil Khilsah. Sebenarnya tempat pertama yang dimaksudkan Ghurghatul Qalis ini dikenali sebagai Ka'bah Abrahah, manakala tempat yang kedua Zil Khilsah dikenali sebagai Ka'bah Al-Yamaniyah. Satu Ka'bah Abrahah, Zil Khilsah ialah Ka'bah orang-orang Yaman. Dengan adanya dua tempat inilah yang menyebabkan berlaku kekeliruan dan kesamaran kepada beliau. Jadi Ustaz, yang mana satu merujuk kepada gereja ataupun binaan yang pernah dibina oleh Abrahah suatu ketika dahulu, yang nama Ghurghatul Qalis ni ke, yang tempat bernama Zil Khilsah tadi. Dan mungkin pada malam ini hadirin hadirat muslimin muslimat pun baru pertama kali mendengar dua istilah dan nama tadi dah. Sebelum ni tak pernah dengar pun. Ada ke tempat nama Ghurghatul Qalis, ada ke tempat nama Zul Khilsah ataupun Zil Khilsah dan sebagainya. Jadi kalau kita nak merujuk kepada kitab-kitab sirah, kitab-kitab karangan ulama-ulama terdahulu berkenaan dengan kisah dan peristiwa ini, kita perlu dan terpaksa mulakan penceritaan dan pengkisahan lebih awal supaya senang kepada hadirin dan hadirat untuk memahami dengan sebaik-baiknya dan akhir sekali sampai kepada conclusion dan rumusan mana satukah di antara dua tempat yang dimaksudkan itu benar-benar merujuk kepada bangunan ataupun monumen yang pernah dibina oleh Raja Abrahah pada suatu ketika dahulu. Bila kita membuka lembaran demi lembaran, muka surat demi muka surat di dalam Al-Quran, kita akan bertemu dengan satu surah pendek yang bernama surah Quraisy. Yang mana surah Quraisy ini cuma terkandung 4 ayat sahaja, iaitu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Secara harfiah atau literal, penterjemahannya ke dalam bahasa kita ialah li'ilafi Quraisy, sudah menjadi adat dan sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang Quraisy pada waktu ketika dahulu. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, yang mana adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan mereka ialah orang-orang Quraisy di Mekah pada waktu dahulu suka melakukan pengembaraan, suka bermusafir, suka berkafilah. Bukan saja-saja nak berjalan tetapi melakukan satu aktiviti yang dipanggil aktiviti perdagangan dan perniagaan. Mana tempat yang mereka tuju ialah rihlatash shita', iaitu mereka akan rehlah pada musim sejuk dan pada musim panas. Tempat yang mereka tuju untuk bermusafir dan berniaga pada musim sejuk ialah di sebelah selatan, iaitu terutama negara-negara yang berada di sekitar negara Yaman dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Manakala pada musim panas mereka akan melakukan perjalanan dan permusafiran ke negara-negara sebelah utara, terutamanya negara-negara yang terlibat dengan Syam dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka berkewajibanlah bagi kamu orang-orang Quraisy dan sewaktu dengannya untuk menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Tuhan yang menjaga dan menguasai Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rumah inilah yang sentiasa memberikan makanan dan minuman yang secukupkan kepada kamu bila kamu dalam keadaan lapar, dan sentiasa memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada kamu bila kamu berada di dalam ketakutan. Sebenarnya ayat ini merujuk kepada satu spesies, satu kumpulan bangsa Arab yang paling istimewa yang dikurniakan oleh Allah cuma kepada bangsa Quraisy. Sebab itulah surah ini juga dinamakan sebagai surah Quraisy. Walhal kita tahu banyaknya jenis suku kaum, banyaknya jenis bangsa, banyaknya jenis kabilah bangsa Arab yang lain.
tetapi Allah spesialiskan, Allah beri keistimewaan dan keutamaan kepada bangsa Quraisy. Kerana apa? Kerana walaupun mereka melakukan perjalanan, melakukan aktiviti perniagaan dan perdagangan sama seperti kabilah-kabilah dan bangsa Arab yang lain, cuma bezanya, kenapa di ayat terakhir mereka ini diamankan oleh Allah daripada rasa ketakutan? Kerana bangsa Quraisy pada waktu tersebut berada pada kemuncak kemasyhuran dan kegemilangan. Bangsa ini sudah cukup terkenal di kalangan bangsa-bangsa Arab yang lain, yang mana sikap mereka ini ialah sikap bangsa Arab yang suka menghormati dan melayan tetamu. Mereka tak pernah sesekali melanggar janji ataupun sumpah yang dibuat oleh mereka. Bahkan sekiranya berlaku perkara-perkara kecil dan perkara-perkara remeh yang tidak diingini dalam kehidupan mereka, pasti mereka akan memeranginya, berperang secara habis-habisan. Atas dasar keistimewaan inilah mereka dapat melakukan perjalanan yang jauh tanpa rasa takut. Sebab umum kita mengetahui pada waktu zaman dahulu, kadangkala ada penyamun-penyamun, kadangkala ada perompak-perompak yang sedia menghendak mencari masa dan peluang terbaik untuk menghalang perjalanan dan merampas barang-barang dagangan yang dibawa oleh kafilah-kafilah perdagangan. Tetapi sekiranya penyamun-penyamun dan perompak-perompak ini mengetahui laluan ini akan digunakan oleh perdagangan Quraisy, mereka tak berani nak rompak, mereka tak berani nak samun. Tetapi bila datang dan lalunya kabilah-kabilah selain daripada Quraisy, mereka berani rompak dan mereka berani samun. Kerana kekuatan inilah, maka dia diberi keamanan oleh Allah dalam setiap perjalanan perdagangan mereka. Walaupun kita pun tahu di bumi Mekah adalah sebuah bumi yang cukup tandus, sebuah bumi yang cukup kering, gersang dan sebagainya, tetapi Allah tidak pernah memberi kelaparan dan kedahagaan kepada Quraisy di Mekah. Kerana termasuk di antara janji-janji dan doa yang pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim suatu ketika dahulu, agar seluruh pelusuk bangsa daripada dunia ini datang berpusu-pusu dan berduyung-duyung ke bumi Mekah. Hari ini, kalau kita berada di Mekah menunaikan umrah atau haji, apa yang kita niatkan untuk makan, untuk minum pasti ada. Walaupun macam saya orang Kelantan, kalau pergi ke Mekah mesti ada budu orang jual. Walaupun duduk Mekah, buah durian pun orang jual, benda tu pun orang jual, benda ni pun orang jual. Kalau kita kata untuk adanya di Arab, mustahil benda-benda tu ada. Tapi bila kita rasa teringin nak makan dan nak minum, cari insya-Allah ada di bumi Mekah. Inilah keberkatan yang dibagi sejak zaman Quraisy dahulu. Kerana Allah telah memberi kelapangan dari sudut dua perkara ini berbanding dengan kabilah, suku kaum dan bangsa Arab yang lain. Jadi sebab itulah ada di antara suku-suku Arab dan bangsa di luar merasa iri, merasa dendam dan dengki kepada keistimewaan dan kelebihan yang Allah kurniakan kepada bangsa Quraisy ini. Jadi lebih kurang beginilah gambaran yang diberikan oleh Allah buat pertama kali menerusi surah Quraisy ini. Jadi falya'budu ini arahan untuk siapa? Selain daripada Quraisy, falya'budu ini juga harus diikuti, wajib diikuti oleh suku-suku kaum, bani-bani serta bangsa Arab yang lain, sebagaimana yang telah diamalkan sejak zaman berzaman oleh suku Quraisy menyembah Tuhan rumah ini. Sekarang kita bergerak dengan lebih jauh. Pada suatu waktu dahulu, di sebuah negara yang dikenali sebagai Yaman pada hari ini, di situ adanya bertakhta dan memerintah seorang pemerintah dan raja, yang mana raja ini yang telah disebutkan di dalam kitab sirah, disebutkan di dalam kitab tarikh bernama Taban bin As'ad. Raja pemerintah yang bernama Taban bin As'ad yang memerintah dan menguasai bumi Yaman pada waktu tersebut. Yang mana sifat Raja Taban bin As'ad ini ialah beliau seorang penganut agama Nasara, iaitu sekarang kita kenali sebagai agama Kristian. Jadi suka saya menyebut kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, sebenarnya Nasara dan Kristian hari ini cukup berbeza, walaupun sebenarnya adalah daripada kelompok agama yang sama.
Sebenarnya bila disebut Nasara, sebenarnya mereka adalah pengikut-pengikut Kristian yang mengambil ajaran dan pengajaran daripada Nabi Isa alaihi salam. Bila disebut Nasara, maksudnya ajaran ini masih lagi suci, masih lagi murni sebagaimana yang diterima oleh Nabi Isa tanpa adanya percampuran dan penyelewengan sebagaimana yang berlaku dalam agama Kristian pada hari ini. Walhal pada waktu tersebut pun Nabi Muhammad masih belum lagi muncul. Nabi Muhammad masih belum lagi dilahirkan. Nabi terakhir dan Rasul terakhir yang ada pada waktu tersebut ialah Nabi Isa. Walaupun mungkin pada zaman Raja Taban Nabi Isa sudah pun diangkat oleh Allah ke langit. Tetapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa inilah yang dikatakan sebagai pengikut-pengikut agama Nasara. Jadi jangan merasa kepelikanlah sekiranya ada penganut agama Yahudi di Mekah pada waktu tersebut, ada agama Nasara di Mekah pada waktu tersebut, ada agama Hanif daripada agama Nabi Ibrahim dan penyembah-penyembah berhala. Walhal kalau kita tengok dalam sejarah sekalipun, sepupu kepada isteri Rasulullah yang pertama yang bernama Khadijah pun adalah seorang penganut Nasara, iaitu Waraqah bin Naufal, yang mana Nabi minta nasihat dan petunjuk selepas menerima wahyu pertama di Gua Hira. Beliau juga adalah seorang penganut Nasara. Maksudnya pada waktu tersebut di bumi Mekah, di tanah Hijaz ni sudah dipenuhi dengan pelbagai-pelbagai variasi agama yang dianuti orang pada waktu tersebut. Walaupun demikian, mereka boleh sepakat dalam waktu tersebut untuk sama-sama datang ke bumi Mekah, tinggal di bumi Mekah apabila tiba musim-musim dan perayaan tertentu. Jadi begitu jugalah yang berlaku kepada Raja Taban bin As'ad. Beliau suka mengunjungi bumi Mekah bila tiba musim haji. Bila tiba musim haji, beliau suka datang dan mengunjungi Mekah. Salah satu tabiat Raja Taban ini ialah beliau seorang pengikut agama Nasara dan sifatnya ialah beliau paling benci dan tidak suka kepada penganut-penganut agama Yahudi. Jadi bila dia sampai di bumi Mekah, dia menginap di sesuatu tempat. Setiap tahun kalau dia datang ke bumi Mekah pada musim haji, memang dia selalu memasang niat. Niat dia ialah kalau boleh duduk di Mekah ni, dia nak teruskan perjalanan ke Madinah. Dan kita pun tahu Madinah pada waktu tersebut banyak dihuni dan ditempati orang-orang Yahudi. Jadi dia ni suka sangat dalam hati berniat dan bertekad setiap tahun datang ke Mekah, rasa hati, rasa niat nak teruskan perjalanan ke Madinah, nak perangi orang-orang Yahudi, nak bunuh orang-orang Yahudi. Tetapi pada tahun tersebut, bila dia sampai di Mekah, pada malamnya dia bermimpi. Pada malam pertama dia bermimpi, dia datang di hadapan Kaabah. Betul-betul dalam mimpinya dia datang di hadapan Kaabah dengan membawa kain kiswah, iaitu kain selimut yang untuk melindungi Kaabah sekarang yang warna hitam tu. Jadi dia datang bawa kain kiswah yang berwarna hijau betul-betul depan Kaabah. Kemudian dia naik di atas Kaabah dan dia pasang kain selimut dan kain kiswah hijau tadi di atas Kaabah. Kemudian dia tersedar. Lalu dia terfikir, kenapa dia bermimpi sedemikian rupa? Pada malam yang kedua, beliau bermimpi sekali lagi dan beliau mengalami mimpi yang sama. Pada malam kedua pun beliau datang sekali lagi depan Kaabah dan beliau menyarungkan kain kiswah dan selimut Kaabah di atas binaan Kaabah. Dan pada malam ketiga juga beliau bermimpi dengan mimpi yang sama. Bila malam ketiga beliau masih bermimpi yang sama, bila bangun saja beliau betul-betul melakukan perkara yang sama dengan beliau mimpikan. Beliau telah menyediakan satu kain kiswah yang cukup besar. Lalu beliau datang ke Kaabah dan beliau meletakkan kain kiswah yang berwarna hijau itu di atas bangunan dan binaan Kaabah. Kemudian keesokannya beliau datang lagi dan meletakkan kain kiswah untuk kali yang kedua. Dan menurut sejarah serta kitab-kitab tarikh menceritakan, kain kiswah yang dia letakkan ini cukup besar, cukup lebar dan cukup tebal. Bila keadaan ini berlaku, satu dia dah taruh pada peringkat yang pertama, yang kedua dia tindan lagi untuk kain yang kedua. Jadi orang-orang Quraisy pada waktu tersebut takut.
Orang Quraisy pada waktu tersebut bimbang. Dia bimbang pasal apa? Bukan bimbang pasal Taban bin As'ad ni letak kain kiswah. Kalau kita hari ini orang tolong letak selimut, orang tolong letak kiswah, good lah, bagus lah. Sebelum ni tak ada kain pelindung. Tetapi mereka bimbang, takut bangunan dan binaan Kaabah tu runtuh sebab berat. Dan dalam fikiran kita hari ini, jangan ingat bangunan binaan Kaabah pada waktu dulu sekukuh sekarang, sehebat sekarang, setegak sekarang. Tapi hanya diikat dengan batu-batu dan bata-bata tertentu sahaja. Jadi sebab adanya selimut yang besar dan tebal ni, orang-orang Quraisy bimbang takut bangunan dan binaan bata-bata yang diikat tadi akan jatuh dan runtuh. Lalu mereka menyuarakan kegelisahan hati mereka ini kepada wali kota Mekah pada waktu tersebut, iaitu Datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Berjumpa dengan Abdul Muttalib, menyatakan mereka bimbang dengan apa yang telah dibuat dan dilakukan oleh Taban, takut jatuhnya bata-bata dan binaan Kaabah. Jadi datanglah Abdul Muttalib bertemu dengan Taban bin As'ad. Beliau menyarankan dan memberi nasihat kepada Taban. Beliau boleh meletakkan kain kiswah tersebut, tetapi hanya sekali setahun, iaitu bila tiba setiap kali musim haji. Jadi yang ada sekarang dibuang dahulu. Jadi bila keadaan semakin reda dan berlalu, beliau kembali pulang ke tempat asalnya di negara Yaman. Bila di Yaman, beliau terfikir, sebelum ini, bila sampai ke Mekah, beliau selalu saja ada niat nak masuk Madinah, nak perangi orang-orang Yahudi. Tetapi tak pernah datang mimpi seumpama ini. Tapi kenapa tahun ni, bila dia pasang niat yang sama, mimpi itu kata bukan datang sekali, 2 kali, 3 kali. Dia pun terfikir sebenarnya Allah nak tunjuk apa rahsia kepada dia sampai berfikir 3 kali. Kemudian disebutkan dalam kitab sejarah, memang insan, manusia dan tokoh pertama yang meletakkan kain kiswah, kain selimut di atas Kaabah memang Taban bin As'ad. Jadi selepas berfikir lama, beliau rasa pada tahun hadapan beliau nak pergi lagi untuk memenuhi impian dia meletakkan kain kiswah sekali lagi di atas Kaabah pada musim haji. Tetapi niatnya tak tercapai apabila tahun tersebut beliau diajalkan oleh Allah. Beliau mati dan mangkat. Bila Raja Taban bin As'ad, raja yang menguasai Yaman ni mati dan mangkat, telah digantikan oleh anak beliau. Anak beliau bernama Tubba' Zunawas bin Taban bin As'ad. Tubba' Zunawas. Kalau tadi bapa dia seorang yang menganut agama Nasara dan paling benci kepada agama Yahudi, tetapi anaknya cukup berbeza dan terjadi kebalikan daripada yang sebelum ini. Anaknya merupakan seorang penganut agama Yahudi dan paling benci dan tak suka kepada penganut agama Kristian ataupun Nasara. Dan setengah riwayat menyebut beliau bukan saja menganut agama Yahudi, bahkan lebih jauh beliau ialah seorang musyrik, penyembah-penyembah berhala. Jadi walaupun dia memerintah dalam waktu yang cukup lama, kadang-kadang sifat seorang raja inilah yang terjadi. Kemudian dia juga menjadi sebagaimana 2 individu yang pernah dikenalkan dan dipatenkan oleh Allah dalam sejarah sebelum ini. Dia jadi sifat dia sama dengan Namrus, jadi sifat dia sama dengan Fir'aun, iaitu mengaku diri sebagai Tuhan. Dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Jadi dia meminta penduduk-penduduk di bawah pemerintahan di Yaman agar mengakui sifat-sifat ketuhanan yang ada pada beliau. Yang inilah memaksa rakyat-rakyat ini mematuhi pemerintahannya sebagaimana yang berlaku pada zaman Namrus, pada zaman Fir'aun, iaitu mengakui ketuhanan pemerintahannya dalam keadaan terpaksa. Depan dia buat-buat taat, belakang dia duk caci, duk kata, duk maki dia. Jadi dalam keadaan demikian, bila umurnya semakin lanjut, semakin berusia, jadi dia nak mengekalkan pemerintahannya, tidak dapat tidak dia mempunyai penasihat dan tukang-tukang sihir. Begitu jugalah dengan Namrus, begitu jugalah dengan Fir'aun. Fir'aun ada Haman, kalau Namrus dulu ada Tamus dan sebagainya. Dia juga mempunyai beberapa orang tukang sihir.
Tetapi ada seorang tukang sihir yang menjadi ketua bagi tukang-tukang sihir ini. Yang mana ketua ini digunakan untuk dua perkara. Yang pertama ialah untuk meramalkan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di masa depan. Yang kedua ialah untuk mengetahui siapakah musuh-musuh bagi Raja Tubak Zu Nawas ni. Siapa musuh? Kalau rasa dia ni ada unsur-unsur musuh, pergi tangkap, bunuh. Kalau dia ni ada rasa unsur-unsur mengancam, pergi tangkap, bunuh, penjara dan sebagainya. Jadi bila lama-kelamaan ahli sihir yang menjadi ketua ini, yang dikenali sebagai sahir ini, semakin hari pun semakin tua, umur pun semakin meningkat. Lalu dia menyuarakan hasratnya yang selama ini dipendam kepada Raja Tubak Zu Nawas. Wahai tuanku, sesungguhnya umur aku ini semakin hari semakin lanjut dan semakin berusia. Aku bimbang Tuhan kita akan mengambil nyawa aku secara mengejut. Mungkin hari ini aku meninggal, mungkin esok, mungkin lusa. Dan aku khawatir pada waktu tersebut bila aku mati, kamu wahai tuanku tidak mempunyai generasi pelapis untuk menggantikan tempat aku. Sekurang-kurangnya ada seseorang tertentu yang mewarisi ilmu-ilmu sihir yang aku miliki sekarang. Jadi ada baiknya tuanku kumpulkanlah beberapa orang remaja dan anak-anak muda yang tuanku rasakan elok dan sesuai untuk dipilih. Dan aku sendiri akan melakukan pemilihan dan filter, tapis mereka semua untuk mencari dan menilai siapakah yang paling layak di antara mereka untuk mewarisi ilmu ini dan menggantikan tempat aku kelak. Jadi dikumpulkanlah anak-anak muda di negeri tersebut, anak-anak remaja di negeri tersebut, kemudian dibuatlah pemilihan. Akhirnya pilih punya pilih, filter punya filter, tapis punya tapis, dapatlah seorang anak muda lelaki yang bernama Ghulam. Jadi bila Ghulam ini terpilih, rumah Ghulam ini secara ringkasnya tidak jauh daripada istana. Dan pada hari pertama untuk beliau masuk ke kelas sihir ini, beliau melakukan perjalanannya daripada rumah untuk pergi ke istana Raja Tubak tadi. Tapi sampai di pertengahan jalan, budak yang bernama Ghulam ini bertemu dengan seorang pendeta, seorang ahli pertapa yang juga menganut agama sama dengan raja yang pertama dulu, Raja Taban, iaitu pengikut agama Nasara yang masih suci dan murni pada waktu tersebut. Dan bila dia mendengar ajaran-ajaran, ilmu-ilmu yang diberikan, dia rasa tertarik, dia rasa terpikat, dia rasa seronok. Bila dia duduk di situ, dia jadi terleka yang menyebabkan dia lewat untuk datang ke kelas sihir pada hari tersebut. Jadi bila dah rasa terlewat, dia dengan cepat-cepat pergi ke istana. Dan bila bertemu dengan tukang sihir sahir tadi, dia dimarahi kerana lewat, walaupun hari itu adalah hari pertama. Lalu dia tak punya apa-apa alasan, just memekakkan telinga mendengar bebelan-bebelan dan leteran daripada ahli sihir. Dan kemudian pada sebelah petangnya, bila beliau balik untuk pulang ke rumah, beliau sekali lagi singgah, dengar lagi ilmu-ilmu ceramah-ceramah daripada rahib dan pendeta tersebut, yang akhirnya menyebabkan beliau pulang lewat ke rumah. Bila pulang ke rumah, dia diletir oleh ibu dan bapa pula. Jadi pada malamnya sebelum tidur, beliau berfikir, esok-esok kalau aku rasa nak singgah lagi, nak dengar lagi ilmu tersebut, apa alasan aku nak bagi? Kalau aku terlewat pergi ke kuliah sihir, apa alasan nak bagi dekat tukang sihir? Kalau aku terlewat balik rumah, apa alasan aku nak bagi dekat ibu dan bapa aku? Jadi sambil berfikir-fikir, tak temui jawapan, akhirnya dia terlena dan tidur. Jadi pada keesokannya dia bangun dan seperti biasa nak menuju ke kelas sihir pada hari yang kedua. Jadi dia masih singgah lagi mendengar ilmu-ilmu dan ceramah daripada pendeta dan rahib tersebut. Kemudian ketika nak berlalu, dia minta pandangan daripada rahib. Sesungguhnya aku setiap hari terpaksa datang ke kelas sihir di istana. Dan sebab aku berhenti di sini mendengar ilmu dan ceramah kamu menyebabkan aku terlewat. Lepas tu aku kena marah. Balik pun aku rasa suka nak dengar ilmu kamu, aku singgah lagi. Bila balik, ibu bapa aku pula berletir. Jadi agak-agak apa cadangan kamu dan jawapan aku nak bagi kepada kedua-dua belah pihak ni.
Jadi pada waktu inilah terpaksa menggunakan senjata yang selalu digunakan oleh orang kahwin dua, iaitu bohong sunat lah. Gunalah senjata bohong sunat semata-mata nak menjaga keselamatan daripada terancam. Jadi kamu katakanlah, bila sampai di istana tukang sihir, istana raja tadi, kamu ada keperluan-keperluan lain yang terpaksa kamu gunakan masa tersebut di sisi ibu dan bapa kamu. Bila kamu nak balik pula, kamu katakanlah kamu terpaksa mengisi keperluan-keperluan lain dan tertentu menyebabkan kamu terlewat balik ke rumah. Jadi dia guna dalil itulah. Dalam masa yang sama, dua-dua pihak tak sedar pun dia sedang mengikuti kuliah dan ilmu-ilmu ini setiap hari. Jadi dipendekkan cerita, pada suatu hari telah terjadi satu kegemparan di dalam kampung tersebut. Bila mana kampung telah didatangi dan dimasuki oleh satu binatang yang cukup pelik, ajaib dan aneh. Tak pernah terlihat pun binatang seperti itu sebelum ini. Kalau nak kata monster pun monster macam mana, nak kata Bigfoot pun Bigfoot macam mana. Yang akhirnya binatang yang pelik ini telah membunuh beberapa orang kampung dan mencederakan puluhan orang kampung yang lain. Dan ketika inilah binatang tersebut tersua dengan budak lelaki ini. Budak lelaki ini dalam keadaan jauh sebelum dia terserempak dengan lebih dekat, dia terfikir, sesungguhnya setiap hari aku belajar ilmu daripada dua orang guru. Satu ahli petapa tersebut dan yang kedua aku belajar dengan ahli sihir. Dan ini sudah lama aku impikan bila bertemu dengan keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini seolah-olah nak mengukuhkan keimanan aku, mengukuhkan kepercayaan aku dan menguatkan ilmu aku. Sebenarnya di antara dua orang guru aku ni, mesti salah satu ilmu mereka betul dan benar, salah satu lagi mesti sesat dan salah. Jadi inilah peluang yang aku nak guna, nak buktikan mana guru aku yang terbaik, mana guru aku yang salah. Jadi dia pun mengambil seketul batu yang kecil. Kalau ikut ilmu uruf, ilmu adat, batu yang kecil tu langsung tak munasabah langsung tak logik, kalau baling kena binatang tu akan mati. Tapi waktu dia ambil kecil itulah dia niatkan ilmu dan keyakinan yang pertama berteraskan kepada pendeta tadi. Dia sebut, ya Allah, demi ilmu yang aku ambil daripada rahib dan pendeta tersebut dan keyakinan aku kepada ilmunya, sekarang aku membaling batu ini dengan bacaan bismillah. Perak dia baling. Batu yang kecil itu bila kena di kepala monster tadi, binatang pelik tadi, terus jatuh dan mati. Jadi keadaan ini disaksikan, ditengok oleh orang-orang kampung yang lain. Walhal orang-orang dewasa yang gagah sebelum ini pun banyak yang tewas, banyak yang terbunuh, banyak yang cedera. Tiba-tiba budak ni baling batu kecil boleh mati. Jadi cerita ini menjadi satu isu yang panas dan menarik pada waktu tersebut. Dan dia merasakan budak ini ada ilmu yang pelik, ilmu yang hebat. Jadi bila didengar oleh orang-orang kampung, terutama yang sudah berpenyakit lama, tapi berubat tak sembuh-sembuh. Hatu lama dah sakit 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba dengar kisah ni rasa nak pergi berubat dengan budak ni. Jadi datanglah beberapa orang kampung yang sebelum ini sakit pergi berubat, tapi dia meletakkan satu syarat. Kepada mana-mana pesakit pun dia letakkan syarat, sesungguhnya kamu datang kepada aku dengan membawa musibah, ujian dan kesakitan. Tetapi sebenarnya yang menyembuhkan penyakit-penyakit kamu ini ialah Tuhan yang bernama Allah. Tuhan kamu dan Tuhan aku. Sekiranya kamu sanggup untuk masuk agama ini, yaitu agama Nasara, jadi aku sudi dan sanggup untuk mengubati penyakit kamu, apa kata kamu? Jadi sebab orang sakit nak sembuh ni, dia sanggup buat apa saja. Jadi sudi masuk. Bila sudi masuk, dia doakan, dia ubatkan, tiba-tiba sembuh sungguh. Bila sembuh sungguh, dia jadi merebaklah. Macam terbomoh lah tak? Sekali orang main berbomoh 30 tahun tak elok, tiba-tiba dia elok, penuhlah lepas tu. Jadi syarat yang sama saja, sesiapa pun kalau nak berubat, yang penyembuh bukan aku tapi Allah, dengan syarat kamu masuk agama ini. Jadi berita ini dah tersebar cukup luas dan banyak. Akhirnya sampai kepada pengetahuan seorang menteri kanan kepada Raja Tubak Zu Nawas ni.
Menteri kanan ni, dia berkhidmat kepada Raja Zunawas ni sudah sekian lama, sejak dari muda sampai ketua waktu tersebut. Dan satu sifat yang dia ada ialah memang dia buta sejak lahir. Dia jadi menteri pun bukan sebab anggota tubuh, tapi sebab kecerdikan akal dan kecerdasan minda dia. Jadi bila dengar kisah budak ni berubat, ramai dah sembuh, dia pun rasa teringin nak pergi berubat, mata dia buta sejak sekian lama walaupun dah usia lanjut dan tua. Lalu bila sampai menteri kanan tersebut dengan Ghulam ni, dia bagi syarat yang sama. Yang menyembuhkan bukan aku tapi Allah. Kalau kamu sanggup masuklah agama ini, insya-Allah aku akan doakan, aku akan ubatkan kamu. Jadi bila dia sanggup masuk agama baru ni, akidah baru ni, disembuhkan oleh budak tersebut, gembiralah hati dia. Sudah sekian lama dia buta, akhirnya hari ini dapat sembuh, dapat celik. Dan kebetulan pula, pada hari dia berubat tu, malam tersebut adalah malam, kalau kita sekarang sultan dulu-dulu, raja dulu-dulu, malam puja umur. Sambut birthday lah. Birthday sultan, birthday raja. Jadi hari birthday Raja Tabak. Raja Tubak tadi, Zunawas. Jadi bila datang menteri-menteri, orang-orang kerajaan, orang-orang pegawai istana, jadi bila tengok datang orang tua menteri kanan yang sebelum ni buta, terkejutlah Raja Tubak. Dia kata, bukankah kamu dah lama berkhidmat dengan aku, tapi sebelum ni kamu buta. Tiba-tiba malam ni aku tengok kamu dapat melihat, dapat celik. Siapa yang berubatkan kamu ni? Dia kata ada seorang budak yang mana sebelum aku ni dah banyak dah dia ubatkan orang-orang lain ni. Dan budak ini bernama Ghulam. Waktu tu bila hari keramaian, tak dapat tidak, di sebelah dan di samping raja mesti ada orang kanan dia, tukang sihir. Bila tukang sihir dengar yang disebutkan oleh menteri kanan tu ialah Ghulam, dia pun teringat, anak murid aku pun ada seorang nama Ghulam. Jadi dia terniat, rasa ada sesuatu yang tak kena. Lalu dia minta raja panggil budak tu. Dia nak sahkan Ghulam ni, takut nama yang sama tapi mungkin individu berbeza, ataupun orang yang sama macam dia duk ajak selama ni ilmu sihir tu. Jadi dipanggillah ke istana. Bila panggil dia ke istana, lebih kurang secara ringkas, ditanyakanlah tentang ilmu budak tersebut. Bila dia dapat tahu, anak murid aku dah ajak ilmu sihir, tapi cara-cara dia mengubat mengikut cerita orang ni tak sama dengan sihir yang dia ajar. Maknanya dia gunakan ilmu ni bukan bentuk sihir, tapi ilmu lain. Jadi dia pun usul-usul dengan siapa kamu belajar ilmu ni sampai kamu boleh jadi magic, jadi hebat, jadi macam ni. Jadi akhirnya pecahlah rahsia bahawa dia belajar daripada seorang rahib dan seorang pertapa di pertengahan jalan setiap kali datang dan sebelum pulang ke rumah. Jadi disik-disik dicarilah dan ditangkaplah rahib dan pertapa tersebut. Lalu diberi dua pilihan. Pilihan pertama, kamu murtad daripada agama kamu ini sekarang dan mengakui Raja Tubak sebagai Tuhan, kalau kamu mau selamat. Dan pilihan yang kedua, kalau mahu kekal dalam agama dan akidah ini, maka kami akan gergajikan kepala kamu sehingga terbelah dua. Jadi apa pilihan rahib dan pendeta tadi? Dia tetap mempertahankan agama dan akidah ini. Akhirnya digergajilah kepalanya sampai terbelah dua, keluar otak dan meninggal. Matilah dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Kemudian dipanggil pula menteri kanan. Menteri kanan, kamu pun dah menganut agama baru. Pilihan kamu juga dua, sama seperti rahib dan pendeta tadi. Kamu nak murtad daripada agama dan akidah ni, mengakui aku kembali sebagai Tuhan ke? Atau pilihan kamu kekal dalam agama ni? Habuan kamu sama macam rahib tadi. Menteri kanan pun bila dah tengok begini, dia mengakui bahawa agama dan akidah ini adalah jalan yang betul. Dia pun bertekad untuk mati di jalan ini. Lalu sekali lagi, seorang lagi digergaji kepala sampai terbelah dua, keluar otak, juga meninggal. Dua-dua mati di jalan Allah. Sekarang tibalah giliran budak tersebut Ghulam. Tetapi raja tadi, walaupun dia zalim, dia ganas, tapi dia masih ada peri kemanusiaan. Dia kata cara hukuman gergaji kepala ni tak sesuai untuk seorang budak, seorang remaja. Orang tua macam dua orang tadi, okeylah.
Bukan kata peri kemanusiaan ni tak jadi bunuh. Bunuh tetap bunuh, tapi kita guna cara lain. Cara mana? Lalu berkumpullah raja dengan menteri-menteri dia. Jadi disepakatilah, cara nak bunuh budak yang bernama Ghulam ini, kita akan ikat tangan dan kaki dia, kita akan ikat seluruh tubuh dia, dan kita akan letakkan dalam tong. Tong ini kita akan bawa di satu tempat di atas gunung dan bukit yang paling tinggi. Kemudian kita akan campakkan tong ni ke bawah. Biar tong ni jatuh hancur berkecai sekali dengan badan-badan budak ni pun hancur berkecai. Jadi dilakukanlah sebagaimana yang disepakati tadi. Lalu diikatlah badan budak tersebut, kaki dan tangan letak dalam tong. Tiba-tiba dilemparkan tong tu ke bawah. Ketung-ketang, ketung-ketang, jatuh, hancur berkecai. Yang hancur berkecai cuma tong tersebut. Tapi Ghulam tersebut tak cedera, tak berdarah, tak patah, tak ada apa-apa. Lalu dia buka ikatan, kembali semula ke istana. Dia tak takut, dia tak balik rumah dia. Bila dia kembali ke istana, raja tengok, ahli sihir tengok, terkejut. Dia kata, kalau ini punya cerita lebih hebat daripada sihir aku, tak mati. Jadi cara yang kedua, mesyuarat sekali lagi. Bila mesyuarat, cara yang kedua ialah kita akan ikat tangan, kaki dan seluruh tubuh. Kita akan bawa naik kapal. Kita berlayar di tengah lautan. Bila sampai ke laut, kita akan campak biar dia mati lemas dalam laut. Sekurang-kurangnya dimakan oleh ikan jerung. Jadi dibuatlah sebagaimana yang disarankan. Ikat, bawa naik kapal, berlayar ke tengah lautan. Akhirnya dibuang. Bila saja tenggelam, tak timbul-timbul, agak-agak matilah budak ni dah. Tak timbul dah, kembali semula ke pelabuhan. Bila kembali semula ke pelabuhan, budak-budak ni tiba-tiba sampai ke tebing laut, buka-buka ikatan tali, naik semula, pergi ke istana. Tak mati-mati lagi dah. Buang tempat tinggi pun tak mati, humbang dalam laut pun tak mati. Jadi mesyuarat lagi. Mesyuarat lagi, cara yang ketiga ialah kita ambil kayu-kayu api daripada pokok yang besar-besar, kita hidupkan unggun api sebagaimana Nabi Ibrahim dulu. Jadi kita bakar ni di depan mata kita. Sebelum ni dia jatuh tu kita tak tahu apa berlaku dalam tong. Mungkin dia buat magic ke apa, kita tak nampak. Hak dalam laut pun mungkin dia buat magic dalam laut, kita tak tahu. Ni kita bakar, kita boleh tengok depan mata kita bagaimana dia nak buat magic. Jadi bila dibakar tu dia duduk bersila lagu tu je. Tiba-tiba kayu api semakin habis. Api pun hak besar dan marak semakin kurang habis. Tinggal ketui, tinggal abu, dia pun relax saja. Tak cedera, tak luka, tak terbakar langsung. Jadi lagi selamat. Yang keempat, apa kita mau bikin lagi? Kalau kita orang-orang Sungai Rusa, mesyuarat lah, nak buat apa lagi ni? Orang lagu ni, sumbang dalam laut pun tak mati, bakar api pun tak mati, rembah daripada tempat tinggi pun tak mati, kita nak buat apa? Akhirnya pakatan yang keempat ialah kita letakkan dia dalam kandang singa yang sedang lapar. Jadi bawa dia ni, ikat, masukkan dalam kandang singa yang lapar. Bila singa lapar, tupi dekat dia. Singa ni jilat-jilat pipi, jilat-jilat kepala, jilat-jilat rambut, kemudian trek di tepi, landing, tidur. Jadi tak jalan juga. Singa ni lapar, sepatutnya habis dah budak ni tinggal tulang, tapi tak jadi. Akhirnya bila dia kembali ke istana, dan bila berhadapan dengan ahli sihir, menteri-menteri dan Raja Tubak sendiri, Ghulam berkata, nampaknya kamu semua memang bersungguh-sungguh nak membunuh aku. Kalau betul-betul kamu nak bunuh aku, ada syaratnya. Yang paling penting syarat tersebut, upacara pembunuhan tersebut mesti dilakukan di tempat dan di dataran yang terbuka dan disaksikan oleh seluruh penduduk di sini. Bagaimana caranya? Caranya ialah aku akan diikat dan diletakkan di tiang salib, kemudian kamu ambil busur dan anak panah, panahlah betul-betul dan tepat di antara kedua pelipis mata aku. Maknanya panah betul-betul yang tak tengah dahi. Kamu setuju atau tidak? Selagi kamu tak setuju, kamu buatlah apa cara sekalipun, aku tetap akan hidup macam hari ini. Jadi sebab terlampau nak bunuh, ikutlah syarat budak tersebut. Pada hari yang telah ditetapkan dan ditentukan, maka dikumpulkanlah orang-orang negeri dan kampung tersebut untuk menyaksikan upacara pembunuhan tersebut.
Lalu dia diikat dan diletakkan di tiang salib. Dan arahan tadi ialah supaya dipanah. Jadi diambil busur dan ambil anak panah. Bila Raja Tubak tuing, syuting betul-betul dekat alis dua mata tadi dan dilepaskan dengan laju. Tiba-tiba bila sampai saja dekat dengan dahi itu, berdengar jatuh. Anak panah tu jatuh. Bukan kata kena takluk, bukan kata kena kepal, tak kena pun. Berat sampai itu, dekat jatuh depan budak tu. Tak puas hati, ambil anak panah yang kedua, tarik sekali lagi, lepaskan. Lepaskan pun berlaku macam tu. Bila tak sampai, berdengar jatuh. Tak puas hati, ambil yang ketiga. Bila ambil yang ketiga, ditarik sekali lagi, kali ini dengan lebih jauh ke belakang, dilepaskan dengan laju. Begitu jugalah, perang sampai depan, berdengar jatuh. Kamu kata tadi, cara nak bunuh kamu, ambil busur, ambil anak panah. Aku dah syuting tepat-tepat 3 kali, tapi tak kena pun. Dia kata ada satu lagi syarat yang terakhir. Syarat terakhir ni, cara untuk bunuh aku ialah bukan menggunakan anak panah milik sesiapa pun, kecuali aku akan mati di tangan anak panah milik aku sendiri. Jadi kamu ambil anak panah milik aku, letakkan di busur kamu dan tarik. Bila tarik sebelum lepas, sebutlah Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Tuhan kepada budak ini, kamu lepaskan anak. Jadi ambil anak panah gulam tadi, letak di busur, tarik. Raja Tubak pun sebut Bismillahirrabbilghulam, lepas, kena tepat di atas dahi. Bila kena, keluarlah darah dan dia mati dengan cara kehilangan darah yang banyak. Dan bila cara dia mati ni berlaku demikian, dan nak bunuh dia pun kena sebut nama Allah, disebut oleh raja yang mengaku Tuhan. Bila hadut tengok ramai-ramai ni, tengok demikian, apa berlaku? Maksudnya fitnah budak yang ini bawa akan jadi lebih besar dan hebat selepas dia meninggal, yang menyebabkan hampir 20,000 penduduk pada waktu tersebut bertukar daripada mengakui ketuhanan Tubak kepada beriman dengan agama dan akidah baru sama seperti Ghulam ni. Sebab apa? Sebab bila dia tengok raja dia sendiri pun terpaksa sebut Bismillahirrabbilghulam, barulah mati. Jadi raja ni ingat ke beres dah dengan mati budak ni? Apa fitnah dia bawa tu lagi besar. Maksudnya 20 orang ni duduk depan dia ni, nak beriman dengan agama dan akidah baru. Jadi rasa nak marah ni, arahkan tentera supaya menggali lubang yang besar, menggali parit yang dalam, kemudian dicurahkan minyak. Lalu muncullah api yang besar, api yang kuat, api yang marah. Lalu ditolaklah ke semua 20 orang yang baru berimani dalam api, dibakar hidup-hidup. Bila dibakar hidup-hidup, dalam 20,000 orang ni, yang mati cuma 19,999. Seorang tu dia dan ukah naik. Dia ukah naik, dia dan lari. Yang inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi dalam surah Al-Buruj. Wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Inilah kisah ashabul ukhdud ni. Al-Quran sebut tu, wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud bermaksud ahli-ahli parit. Inilah yang Quran cerita tu, ashabul ukhdud, inilah kisah dia. Matinya orang-orang yang beriman pada waktu tersebut. Walaupun agama pada waktu tersebut ialah agama suci, tulen dan murni daripada Nasara. Sebelum kedatangan dan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abrahah ni tak muncul-muncul lagi ustaz, lagu mana ni? Kita nak cerita Abrahah ni. Ni nak start muncul Abrahah ni. Dia bersambunglah kisah ni. Jadi hak seorang hak lari ni, seorang hak lari ni, dia ni jenis orang berharta, orang kaya sikit. Jadi dia kumpulkan bekalan, kumpulkan duit, kelengkapan kenderaan, dia pun pergi menuju satu tempat. Yang mana tempat yang dia nak tuju ni, kira dia boleh menyampaikan cerita dan hasrat dia, dan tempat yang dia nak tuju ni boleh membantu menyelesaikan isu dan masalah ini. Tak lain dan tak bukan, tempat yang dia tuju ialah satu akidah dan agama yang sama sebagaimana insan-insan yang dibakar tadi.
Dia melakukan perjalanan dan permusafiran yang jauh menuju dan bertemu dengan Kaisar Rom. Kita pun tahu Rom pada waktu tersebut menganut agama Kristian dan Nasrani. Jadi dalam perjalanan jauh dia bertemu dengan Kaisar Rom, kerajaan Byzantine pada waktu tersebut. Dia ceritakan kisah ini yang mana dibakar hidup-hidup lebih kurang 20,000 orang. Jadi Raja Rom memang nak marah sebab orang yang dibakar ni akidah sama dengan mereka. Tapi Raja Rom kata, walaupun ini yang kamu ceritakan kepada aku dan memang aku bersedih dengan kejadian ini, tapi aku tak dapat menolong kamu. Sebab untuk aku menghantar tentera menyerang kerajaan Raja Tubak, jarak antara tempat aku dengan kamu terlampau jauh dan menggunakan masa yang cukup lama dan panjang. Tetapi aku ada nasihat dan saranan untuk kamu. Harap-harap nasihat aku ini dapat membantu kamu. Kamu baliklah semula ke Yaman, tapi jangan masuk negara Yaman. Tapi kamu pergi sampai ke tebing Laut Merah. Dan kamu menyeberangi Laut Merah menggunakan tanduk Afrika, laluan tanduk Afrika. Hari ini kita tak kenal. Laluan tanduk Afrika ialah satu lorong yang dapat memendekkan jarak, dapat menyingkatkan tempoh kita duduk dalam air tu menggunakan laluan tanduk Afrika. Sekarang dekat sebelah Djibouti. Kalau tengok peta sekarang dekat negara Djibouti, di situ ada sebuah negara yang bernama Habsyah. Di dalamnya ada seorang raja yang bernama An-Najashi. Dia juga sama seperti kita menganut agama Kristian dan Nasrani. Aku harap dia dapat membantu kamu sebab negara kamu pun berdekatan. Kira selatan Yaman tu pisah dengan Laut Merah, Habsyah terus dah Ethiopia sekarang. Jadi baliklah dia semula tanpa masuk ke Yaman sebagaimana arahan dia guna laluan tanduk Afrika tersebut. Melalui Djibouti sekarang masuklah ke Habsyah, bertemu dengan Raja An-Najashi. Bila bertemu dengan Najasyi, dia cerita samalah macam dia cerita kepada Kaisar Rom. Dan memang sebagai penganut agama Nasara yang tegar, marahlah Raja Najasyi bila ini dilakukan kepada penganut-penganut dan pengikut akidah yang sama dengan dia dibakar hidup-hidup. Lalu dia bertekad mengumpulkan jumlah tentera yang cukup besar pada waktu tersebut. Memang dalam kitab sirah dan sejarah sebut tidak ada pun satu negara ataupun satu raja dan pemerintah yang pernah menyediakan satu bala tentera yang sebesar ini. Seolah-olah sekarang berada pada carta 12 minggu berturut-turut tak ada siapa boleh lawan. Iaitu 60,000 bala tentera. 60,000 bala tentera pada waktu tersebut memang cukup besar, cukup hebat. Dikumpulkan semata-mata nak menyerang Raja Tubak Zu-Nawas di Yaman. Jadi sebelum berlepas, Raja An-Najasyi melantik ketua turus, panglima perang yang akan mengepalai tentera yang besar ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Aryat. Jadi ada seorang jeneral kanan bagi Aryat. Ini barulah start muncul cerita Abraha. Abraha adalah jeneral kanan pembantu kepada ketua turus perang, iaitu Aryat. Nama sebenar Abraha ialah Abraha bin Sobah. Waktu ni dia tak ada lagi gelaran Al-Ashram tu. Lepas ni baru muncul gelaran Al-Ashram. Sebab apa dia digelar Abraha Al-Ashram? Jadi berlepaslah pasukan ni. Bila sampai di Yaman, Raja Tubak tak sangkalah akan datang satu bala tentera dari negara jiran di sebelah selatan tu secara besar-besaran. Memang habis, punah ganah negara Yaman, hancur rakyat dia, dimusnahkan negara dia, sampai Raja Tubak zalim mengaku jadi Tuhan tu pun melarikan diri, pergi ke laut, bunuh diri. Dia pun takut juga. Akhirnya Tuhan mati dalam laut begitu saja. Jadi bila berlaku demikian, otomatik sekarang wilayah Yaman jadi wilayah autonomi di bawah taklukan negara Habsyah lah. Jadi bila ditakluk oleh Habsyah tadi, secara otomatik juga yang menjadi pemerintah sementara negara interim ini dipimpin oleh Aryat lah tadi sebagai ketua turus. Jadi Aryat ni pada awal-awal pemerintahan dia di Yaman baik. Maksudnya dia ini baik sama seperti sebelum ini. Tapi kadang-kadang begitulah sunnah Allah, putaran roda dunia. Kadang-kadang satu-satu jawatan, satu-satu status, satu-satu pangkat boleh mengubah identiti seseorang, karakter seseorang.
Arya yang dulu baik akhirnya bertukar menjadi zalim, kejam dan ganas. Dia bukan sahaja kejam, zalim dan ganas kepada penduduk negara baru yang dia perintah Yaman ni, malah kepada pegawai-pegawai yang berpangkat rendah dalam tentera dia. Seolah-olah macam Lance Corporal Private tu dia makin nampak hari-hari je. Jadi dengan demikian, bila berlaku demikian, ada satu pakatan dan komplot daripada tentera-tentera Yaman ni sendiri, tentera-tentera Abrahah ni. Jadi semua pakat pergi jumpa Jeneral Kanan, menyuarakan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Tak ada orang lain yang kami nak jumpa selain orang yang paling rapat dan paling kanan. Kamulah Abrahah. Jadi Arya dulu baik. Sebelum datang dia baik, memerintah untuk waktu tempoh yang lama baik. Tiba-tiba dia berubah jadi kejam, jadi zalim. Jadi kami tak ada tempat nak mengadu kecuali kamu. Jadi kita mesti adakan komplot. Kita bersatu menjatuhkan Arya. Dan kami nak lantik bila Arya jatuh, kamulah jadi pemerintah baru negara Yaman. Jadi bila perkara ini, komplot ini disedar oleh Arya, maka Arya panggil Abrahah. Jadi pertengkaran, jadi perbalahan, dua terus. Jadi last sekali pilihan Abrahah ialah peperangan ini, komplot ini berlaku hanya antara aku dengan kamu. Jangan sesekali melibatkan nyawa yang lain. Jangan libatkan nyawa orang-orang di Yaman. Jangan melibatkan lebih ramai nyawa terkorban tentera-tentera kita sendiri. Jadi yang disetujui mereka nak bertempur, berlawan satu lawan satu. Jadi disediakanlah satu tempat yang khas untuk bertempur antara Arya dengan Abrahah. Jadi senjata yang disetujui ialah pedang lawan pedang. Jadi pedang, teng, seolah-olah macam hanjebak hantu. Ada sama-sama teror lah, Jeneral dengan kedua turus ni. Mengambil masa yang cukup lama untuk menewaskan lawan masing-masing. Tapi tiba-tiba, Abrahah ni dia terkidah kaki dia. Dia terkidah kaki, hampir dia nak jatuh tu, waktu ni lah. Arya, dia pancung pedang dia, kena sipi hidung Abrahah. Maksudnya dalam kitab sirah buat gambaran, kalau kita tengok muka Abrahah daripada depan, hidung yang kiri ni elok ada lubang, tapi hidung yang kanan ni jadi macam tak ada lubang, dia terputus belah atas tu. Jadi hujung pedang tu kena, jadi tak ada. Kalau hujan masuk air dalam tu, lebih kurang lagu itulah gambaran. Dia jadi tak ada hak penutup ni. Sebab inilah dia digelar Abrahah al-Ashram, iaitu Abrahah yang serpih hidungnya. Makna al-Ashram ni orang yang serpih hidung dia. Jadi bila kena tu, dah dia nak terkidah kaki, kena pula jatuh. Bila jatuh, inilah peluang dan kesempatan diambil oleh Arya nak tikam dia. Tapi waktu itulah ada seorang pengikut setia Abrahah duduk luar ni, dia baling lembing dekat Abrahah. Bila Abrahah dapat lembing, kebetulan kawan tu pun nak kerja dia, cerah. Bila cerah, kena di dada, Arya meninggallah Arya. Seolah-olah main tipu lah. Tapi tipu tak tipu pun, Arya tetap mati dan meninggal dunia. Lalu berjayalah Abrahah dalam misi dia untuk menjatuhkan Arya, dengan terbunuhnya Arya dalam peristiwa tersebut. Lalu ramai-ramai ini angkat Abrahah jadi pengganti kepada Arya. Tetapi bila sampai berita ni kepada Raja Abrahah, sebab yang lantik watikah surat sebenar pelantikan pemerintah Yaman ialah kepada Arya. Tiba-tiba Arya mati terbunuh. Mati terbunuh pula oleh jeneral sendiri. Marah Raja An-Najasyi. Bila Raja Najasyi marah, dia buat sumpah, dia buat nazar. Aku sendiri yang akan bertolak ke bumi Yaman. Aku akan sediakan bala tentera yang lebih besar yang dihantar sebelum ni 60,000, lebih besar lagi. Aku akan pergi, aku sendirilah yang akan cukur dan botakkan kepala Abrahah. Dan yang kedua, aku akan letakkan kaki di tanah Yaman dan aku akan pijak-pijak dan enjakkan bumi dan tanah Yaman. Bila dengar, inilah nazar dan sumpah Abrahah, sumpah Najasyi, takutlah Abrahah. Lalu dia pun buat persediaan awal. Dia sediakan 3 buah kotak yang besar. Kotak yang pertama, dia sendiri ambil pisau cukur, dia cukur awal-awal. Dia botakkan kepala dia, sebab Raja Najasyi nak cukur kepala dia dah. Dia botakkan awal-awal, dia pun letak dalam bekas pertama. Sumpah yang kedua, dia datang nak injak-injakkan bumi Yaman. Jadi dia ambil tanah siap-siap, dia letak dalam bekas yang kedua. Bekas yang ketiga berisi surat dia. Hantar seorang utusan sampai kepada Najasyi.
Dia mohon ampun, minta maaf sebab kematian Aryak ni sebab silap faham. Ini pun bukan kehendak dia, tetapi kehendak tentera-tentera kita yang bertempat dan menghuni di Yaman. Sebab kezaliman dan kebengisan yang dia lakukan kepada rakyat Yaman dan tentera sendiri. Jadi sebab tuanku dah bernazar, hamba ni kirim awal-awal lagi. Tuanku tak payah marilah, seolah-olah nak botakkan kepala hamba hantar dah. Hamba sendiri dah botakkan. Kalau ada kamera masa tu dia selfie kepala botak dah. Kalau ada masa tu. Tapi rambut tu rambut dia. Lepas tu tanah tuanku bernazar nak pijak, jadi dia pun ambil tanah tu letak depan dia pijak. Jadi seolah-olah perbuatan dia ni mengampunkan dan memaafkan Abraha. Walaupun demikian, Raja Najasyi tak jadi bertolak ke Yaman. Bimbang tetap bimbang, ada tetap ada, dan dia perlu berhati-hati dengan sebab kes ni takut jadi lagi di masa depan. Jadi inilah nak menimbulkan, dia nak ambil hati Raja Najasyi ialah bila mana dia start memerintah tu, bila saja tiba musim haji, dia tengok seluruh kabilah-kabilah Arab yang berhuni di Hijaz, Hadramut dan sebagainya, bila tiba musim haji mereka keluar beramai-ramai pergi ke satu tempat. Tempat tu tak lain tak bukan tanah suci Mekah lah. Bukan saja orang kabilah tu. Ni aku dah perintah Yaman pun, orang-orang Yaman pun sendiri keluar. Orang Yaman tempat aku duduk ni pun keluar juga. Mana sebenarnya mereka nak pergi ni? Jadi bila dirisik oleh perisik dia, rupa-rupanya mereka pergi ke satu tempat yang di sana ada Masjidil Haram, ada rumah Allah. Jadi bila dia tengok, dengar cerita daripada orang, binaan Kaabah ni ikat batu bata lagu tu tak cantik lah konon-konon bagi dia. Jadi dia kata ada baiknya aku bina satu tempat di Yaman ni, satu gereja sebagaimana anutan dia Nasara yang paling indah, paling cantik. Harap-harap untuk musim haji tahun depan orang Arab tak pi dah. Jadi orang Arab akan tengok sini lagi cantik, lagi besar, lagi indah, semua mai buat haji kat sini, kat gereja kita di Yaman. Jadi nak buat yang besar perlukan dana yang besar. Tidak dapat tidak dia bertemulah dengan raja-raja Eropah. Sekarang ni mana ada Eropah, start dulu kaisar-kaisar Rom tu lah. Rom Byzantine hak sama agama macam tadi, hantar dana dan sebagainya. Raja Najasyi hantar dana, maka dibuatlah sebuah gereja, sebuah rumah ibadat yang berbentuk bulat. Memang cukup indah dan cantik pada waktu tersebut. Jadi diceritakan tinggi bangunan gereja yang dibina oleh Abraha tu setinggi 10 hasta. Saya pun bukan ngerti 10 hasta ni tinggi mana ni ya? Siapa ada arkitek sini ke orang biasa buat rumah 10 hasta ni tinggi mana? Dengan ni mana tinggi? Kalau dengan bumbung kita ni 10 hasta. Ke rendah lagi ke tinggi lagi? Rendah lagi? Lebih kurang lah kita kata. Dan bulatan dia tu sebab bulat, dia bukan panjang. Bila bulat, dia kena ada satu tempat yang dia pegang, kemudian dia pusing bulatan tu. Jadi startnya awal dia pusing tu sepanjang 200 hasta. Jadi kalau kita kata start di sini, buat pusingan sampai balik sini tu, lingkungan ni, pusaran ni 200 hasta. Tu yang luas dia. Pintu dia seluas 8 hasta. Pintu dia. Jadi semua dinding-dinding tadi dia letak mozaik, dia letak marmar, dinding, atap, siling semua di luar dan di dalam bentuk marmar 3 segi. 3 segi ini hanya dipunyai oleh 3 warna. Hijau, putih dan kuning saja, tak ada warna lain. Jadi bila dah siap ni, jadi nak merasmikanlah konon-kononnya, dia letaklah nama gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najasyi. Maksudnya ambil hati apa? Ambil hati itulah, takut marah pula. Jadi buatlah gereja ni atas nama Seri Maharaja Habsyah An-Najasyi. Jadi pada malam yang ditentukan dipanggillah surat-surat undangan tu. Hak bagi dana ni kita nak rasmi dah malam ni, nak buat pesta besar-besaran, sempena gereja kita siap. Dan takdir Allah Najasyi tak dapat datang kerana ada urusan dan hal tertentu. Jadi ramai orang datang. Jadi dia menyuarakan di sini, sebelum dia datang kad undangan tu, dia kata sebenarnya penubuhan gereja ni nak suruh berubah haluan dan arah orang-orang yang pergi musim haji ke Mekah mai sini. Tiba-tiba dalam negara Yaman tu ada seorang yang terlalu taksub dengan Kaabah. Dia ni memang tiap-tiap tahun pergi haji ke Kaabah. Tiba-tiba nak suruh bertukar haluan. Marahlah dia, walaupun dia orang Yaman, walaupun gereja baru duduk di sini. Akhirnya dia pun pergi juga majlis tu, pesta tu. Dia makan banyak-banyak, dia minum banyak-banyak.
Tapi tang dia nak kencing, dia tengok orang tak ada, dia pergi belakang gereja, dia kencing kat dinding gereja. Lepas tu dia berak, dia ambil najis dia tadi, dia masuk senyap-senyap dalam, dia tampai habis tarik dia dekat dinding dalam gereja. Jadi bila keadaan demikian berlaku, dia tertangkap. Mungkin dah ada sistem cak jari kalau masa tu, memang dia lah kena tuduh. Jadi cak jari kamu ni, najis-najis tarik-tarik ada ni. Jadi hukuman dia dibunuh. Bila dibunuh, tak puas hati. Sebab walaupun dia yang buat, tapi sebab dia ni penganut yang taksub dengan bumi Mekah, maksudnya hati niat azam Abraha, dendam itu tidak terbalas dan terlunas kecuali aku sendiri yang akan menggerakkan tentera menghancurkan Kaabah. Inilah baru nak jadi kisah nak serang Kaabah tu yang jadi pada tahun gajah, nak jadi cerita tahun gajah. Jadi bila keadaan demikian, dikumpulkanlah tentera-tentera yang ramai. Jumlah yang sama macam mereka masuk Yaman tadi, 60,000. Tetapi nak pergi ni dianggap sebagai tentera bergajah. Tapi bila kita semua pergi ke Yaman hari ini, sekok pun tak ada gajah. Tang mana main gajah-gajah tu? Nak bermula di Yaman, Yaman tak ada gajah. Tentera bergajah. Sebenarnya gajah-gajah tu diambil daripada selatan, negara asal mereka, iaitu Ethiopia dan negara-negara Afrika sekarang. Gajah-gajah Afrika. Dulu tak ada lagi dalam peta Chad, Mali, Niger, Somalia, apa tu, kawasan-kawasan tu lah. Jadi diambil gajah. Dan diriwayatkan ada 2 riwayat. Jumlah gajah tu yang biasa-biasa ada 13 ekor. Dan satu lagi riwayat jumlah lebih besar 23 ekor. Tapi bagi Abraha sendiri dia cari gajah yang paling besar, iaitu 3 hingga 4 kali ganda daripada besar gajah sekarang. Dalam kitab menyebut berat gajah Abraha ialah 3,600 kg. Gajah lagi pun 1 tan lebih lagu tu je. Maksudnya itulah dia sebut 3 hingga 4 kali ganda, 3,600 kilo. Dan dia ambil gajah paling besar ni, dia letak nama Mahmud. Gajah ni nama Mahmud. Jadi ada 13 satu riwayat, ada 23 di belakang, sekali dengan tentera-tentera berkuda 10,000, campur berjalan kaki, ada bawa meriam apa, lengkaplah 60,000, bertolaklah. Bila bertolak, mereka sampai di daerah Yaman ni, mereka sampai di satu tempat yang mana kampung ini milik Bani Khas'am dan Bani Himyar. Kampung ini milik Bani Khas'am, Bani Himyar. Bani Himyar, anda nak lupa pun lupa, tapi ingat dulu sini. Saya ada perkaitan sat lagi. Ingat nama Bani Khas'am ni. Bani Khas'am, Bani Himyar, pegang dulu malam ni satu. Bani Khas'am. Dalam wilayah Yaman lagi. Jadi bila tiba di sini, di dalam ni, adanya geng-geng pemberontak yang memang tak suka sejak kedatangan tentera-tentera Najasyi ke Yaman dulu. Dipimpin oleh seorang bangsawan Yaman yang bernama Zunafar. Jadi walaupun Zunafar ni nak memberontak lawan laluan Abraha, tapi apakan daya, jumlah tentera cukup besar. Akhirnya Zunafar sendiri, bangsawan Yaman tadi, ditangkap. Dia niat nak bunuh tapi tak jadi bunuh. Dia tukar dengan bentuk baru, kamu kena bawa kami, bawa tukang tunjuk jalan ke Mekah. Jadi Zunafar dibawa ke Mekah untuk tunjuk jalan perjalanan mereka. Dan kemudian mereka tiba lagi di satu tempat, yang mana tempat ini bernama Bani apa saya lupa, tapi pemimpin dia nama Nufail bin Habib. Jadi Nufail bin Habib pun nak melawan Abraha, tapi apakan daya, jumlah tentera cukup besar, sekali lagi ditangkap juga sebagai penunjuk jalan. Sekarang mereka ada 2. Satu Zunafar, yang kedua Nufail bin Habib. Dan akhirnya bila nak sampai ke bumi Mekah, mereka singgah di satu kawasan dusun. Di sinilah tempat Nabi berdakwah yang tak diterima dulu, iaitu bumi Taif. Bila sampai di bumi Taif, mereka nak melalu saja kawasan ni. Tapi tiba-tiba Zunafar ni, dia boleh tunjuk jalan sampai sini saja. Jalan ke Mekah Zunafar pun tak tahu, jalan ke Mekah Nufail bin Habib pun tak tahu. Tidak dapat tidak, ancaman Abraha kepada penduduk Taif, sekiranya kamu tak menyediakan seorang volunteer untuk tunjuk jalan ke Mekah, aku akan serang Taif. Kami bukan nak serang, sebenarnya nak lalu saja kau ni, sebab kami sesat tak tahu jalan. Tapi kalau kamu tak sediakan volunteer, kami akan serang. Jadi sebab pengurusi Taif pun takut,
dia pun bagilah seorang yang bernama Zuruqai. Jadi Zuruqai inilah jadi volunteer. Bahasa mudah volunteer, bahasa sebenar pengkhianatlah, tunjuk jalan. Jadi terpaksalah Zuruqai sebab nak menyelamatkan nyawa saudara-saudara dia daripada kalangan Bani Taif ni. Jadi saja lebih kurang bila sampai di satu dataran luas di kota Mekah, di sinilah banyaknya orang-orang Mekah tu mengambil upah mengembala kambing, mengembala unta dan sebagainya. Jadi dikatakan yang dirampas oleh Abraha di tempat pengembalaan ni 400 ekor unta sebelum dia masuk tu. Dalam 400 tadi, 200 milik Datuk Nabi. Datuk Nabi kan banyak unta. 200 ekor tu milik wali kota Mekah pada waktu tersebut, Abdul Muttalib. Jadi dia tanya, siapa yang menjaga kota Mekah? Siapa wali kota Mekah sekarang? Abdul Muttalib. Lebih kurang dipendekkan cerita, panggillah menghadap dia. Bila Abdul Muttalib datang keluar ke kota Mekah, keluar daripada benteng kota Mekah tu, dia kata, tujuan aku datang ke sini bukan untuk berbincang dan berbicara kepada kamu, tetapi aku datang sebab kamu rampas unta aku. Kamu ambil unta aku. Tujuan aku datang ni nak minta baliklah sebab kamu ambil unta aku yang 200 ekor tu. Yang sebagiannya bagilah kepada orang-orang yang kamu ambil, siapa tuan dia. Jadi Abraha terkejut. Bukankah kamu datang ni supaya aku tak serang Kaabah kamu? Adakah datang semata-mata nak minta unta kamu? Habis aku datang ni nak serang Kaabah kamu. Tak minta ke supaya Abraha tolonglah jangan serang Kaabah kami? Dia kata, aku hanya minta barang kepunyaan dan milik aku. Yang sekarang ni, pemilikan bagi aku ialah unta. Sebab tu aku minta unta. Tapi tempat yang kamu nak serang Kaabah tu ada tuan dia. Ada pemilik dia. Bukan aku. Aku yang menjaga dan menguruskan. Tuan pemilik Kaabah tu. Siapa? Allah. Dialah yang akan menjaganya daripada kamu semua. Lalu dengan bangkak dan sombongnya Abraha berkata, sekarang aku nak lihat sendiri, aku nak saksikan sendiri bagaimana Tuhan kamu menjaga Kaabah dia. Lalu bila nak start pihak Mahmud dia nak suruh bangun ni lah, Mahmud tu tak mau bangun. Mahmud mula tak mau bangun dah. Jadi bila dipaksa bedai, Mahmud bangun tapi dia turn on nak balik semula ke arah Yaman. Tak mau bergerak ke kota Mekah. Bila dalam keadaan kalut inilah datangnya jet fighter daripada Allah waktu tersebut, iaitu Khairan Ababil, yang siap di kaki membawa senjata berbahaya, bom atom, hijaratan min sijil. Dikatakan orang pertama yang kena duduk pegang, kita kata pengembala bagi Mahmud tu, duduk depan sekali. Bila batu tu jatuh kena kepala, tembus kok dubur terus. Pak kena kepala, tembus masuk keluar ke lubang dubur dia. Kalau yang kena di tangan, contoh tembus tangan tu digambarkan, batu tu jatuh ke bawah, tangan hak tembus tadi dia terus merebak macam membarah bernanah pi ke kulit, daging jatuh seketul-seketul. Jatuh hak tu dia merebak ke kulit dekat, jatuh dah sekali mati tinggal tulang saja. Dan dikatakan jumlah 6,000 tadi bukan saja sepenuhnya mati dengan burung ababil. Ada yang lari ketakutan tu terjun jurang, mati dalam jurang. Ada yang lari jatuh bukit, jatuh gunung. Ada yang lari sesak jalan, masuk kampung orang tak tahu. Orang nak bagi makan pun tak, minum pun tak, mati lagu tu je. Tapi Abraha sendiri apa cerita? Dia masuk dak kota Mekah, dia pun takut, dia pun berpaling. Dia pun mati di tengah perjalanan. Tapi dalam sekonyong-konyong ramai 60,000, seorang saja yang selamat balik ke Yaman. Boleh terlepas juga ababil seorang ni dah. Jadi dia balik dalam keadaan kecederaan, dia kena dari arah belakang tembus di depan. Tapi dia sempat sampai ke Yaman. Bila dia sampai ke Yaman tadi, mungkin Allah nak tunjuk kepada penduduk Yaman. Bila dia sampai tu di kota Son'a waktu tersebut, dalam keadaan luka ni, jadi orang-orang kampung di Son'a tanyalah, yang hang pergi dulu, Abraha bawa gajah, bawa senjata besar-besar, yang balik hang seorang, pergi mana tentera-tentera bergajah? Abraha pergi mana? Apa cerita? Dia kata semua mati dah. Kenapa kena serangan burung? Burung tu pula bawa batu, tengok kena aku ni habis tembus, saja mati semua. Jadi bila dengar benda ni, tak pernah dengar sebelum ni, apa yang orang-orang buat? Tergelak.
Macam kisah Maharaja Lawak lah kononnya. Orang tak percaya, hang nak bohong. Takkanlah dengan burung bawa batu pun hang jadi lagu ni. Lepas tu sambil dia menahan sakit tu, tiba-tiba di atas langit tu dia nampak awan hitam, gerombolan burung datang. Jadi bila dia tengok gerombolan burung datang, seolah-olah dia nak cerita kepada penduduk Yaman, burung yang datang tu lebih kurang macam ni lah. Dia kata, kalau kamu tak percaya, hak serang kami tu lebih kurang tu lah. Cuba kamu tengok ke atas tu. Bila tengok ke atas tu, memang bukan burung biasa, memang ababil yang cari dia lah. Dia tu nak jadi contoh saja, nak kata contoh hak burung serang kami lebih kurang macam ni lah. Cuba kamu tengok. Bila tengok, berang. Bila berang di situ, bukan kata kenal dia seorang. Hak pendengar-pendengar cerita hak duk gelap tadi pun mati sama. Jadi sebab itulah kawasan ni sekarang, di kota Son'a sekarang, dia panggil halaqah. Sebenarnya hilak, perkataan hilak tu, orang hak duk cerita tu, hilak ni masuk seorang. Bila dia jadi jamak, dia jadi ramai, dia jadi perkataan hilak, jadi halaqah dalam bentuk bulatan. Sebab tu lah ni ustaz di mana ada halaqah dalam ni. Kita buat halaqah pun bentuk bulat. Maksudnya plural dia seorang tu hilak, jamak, halaqah. Halaqah tu maksud orang-orang duduk dengar cerita pada waktu tu. Tempat tu lah ni dia buat taman bulatan, taman pokok bunga. Tapi tempat tu lah tempat yang seorang last sekali duduk cerita kepada orang Yaman pada waktu tersebut. Jadi berakhirlah kisah Abraha. Jadi sekarang monumen yang ada tu dipanggil apa dia? Ghurqatul Qalis. Kita sebut Ghurqa Al-Qalis sebab kalau kita pergi memang dia tampal di situ Ghurqa Al-Qalis. Kita pun baca Al-Qalis. Tapi kalau kita jumpa seorang profesor dalam bab sejarah di Yaman, Profesor Dr. Mamduh Sayyid, dia sebut lahjah yang disebut oleh orang-orang Yaman yang sebenar bukan Qalis tapi Al-Qullais. Sebutan betul orang Yaman ialah Al-Qullais. Tapi kita sebut hari ini Qalis sebab dia tampal di situ Ghurqatul Qalis. Sepatutnya Ghurqatul Qullais. Jadi adakah ini yang dikatakan gereja Abraha? Ghurqatul Qalis memang dalam bahasa Melayu gereja Abraha. Tapi bagaimana dengan satu tempat lagi? Tadi saya suruh ingat nama apa? Bani apa tadi? Tengah jalan Bani Khas'am. Di Son'a Yaman juga ada satu tempat milik Bani Khas'am dan Bani Bajilah. Bani Khas'am dan Bani Bajilah, di situ ada lagi satu rumah ibadat yang bernama Zil Khilsah. Dinamakan Kaabah Yamaniyah. Kaabah orang-orang Yaman. Sekarang kita nak tahu, ni ke ni Abraha punya. Zil Khilsah ni cerita dia lagu ni. 9 lebih dah. Tak apalah, habis lah. Zil Khilsah ni sewaktu Nabi balik daripada Haji Wida. Kita tahu Haji Wida kan, saat-saat terakhir dah umur Rasulullah. Dan dia sempat bagi khutbah wida di lembah Urainah. Bila dia sampai ke bumi Madinah, Nabi teringat tentang Zil Khilsah ni. Nabi kata, aku ni hampir-hampir lanjut usia dah sebar Islam banyak dah. Tiba-tiba teringat dia di Yaman tu, satu tempat yang menjadi milik dua Bani. Bani Khas'am dengan Bani Bajilah ni ada satu lagi rumah ibadat nama Zil Khilsah. Kalau boleh dia nak suruh sahabat-sahabat pergi musnahkan dan runtuhkan Zil Khilsah. Tapi Zil Khilsah ni dia bukan rumah ibadat bentuk agama. Macam tadi gereja merujuk pada Nasara. Yang ini macam orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Dalam tu ada patung-patung berhala. Dia bukan melibatkan agama, dia berbentuk ajaran dan pegangan. Berhala sama macam di Mekah. Banyak patung-patung berhala besar-besar. Yang kongka rumah Zul Khilsah ni ialah Bani Khas'am dengan Bani Bajilah. Tapi orang-orang Bani lain datang boleh. Tapi mereka tak ada kuasa nak menguasai rumah ni kecuali dua Bani ni. Lalu Rasulullah berfikir, ada tak di antara sahabat-sahabat aku yang berasal daripada Yaman yang pernah masuk Islam daripada salah satu Bani? Ada tak sahabat daripada Bani Khas'am atau sahabat daripada Bani Bajilah? Bila Rasulullah fikir, dia terfikir nama seorang sahabat iaitu Jarir bin Abdullah. Ada seorang lagi Jabir bin Abdullah. Jangan tertukar. Jabir lain, ni Jarir. Jim Ra Ya Ra. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kenapa belakang dia Al-Bajali? Sebab kampung dia tadilah Banu Bajilah. Jadi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Lalu dia minta sahabat panggil Jarir menghadap dia. Lalu datanglah Jarir. Rasulullah sebut apa kepada Jarir? Satu sabda dia, ala turihuni min Zil Khilsah.
Dengan bahasa mudah, wahai Jarir, tidakkah kamu mau mengembirakan hati aku, mententeramkan hati aku berkenaan dengan Zulkiflah? Jarir dapat tangkap dah maksud Nabi bagi sini. Takkan Nabi nak kata, oh, Jarir pergi balik bajilah, serang Zulkiflah, nampak ayat kasar. Jadi Nabi guna lagu tu je. Ala turihuni min Zulkiflah. Wahai Jarir, boleh tak kamu gembirakan hati aku, tenterangkan hati aku berkenaan dengan Zulkiflah. Jadi Jarir dapat baca dah, Rasulullah suruh pi roboh, pi musnahkan Zulkiflah. Jadi Jarir bersetuju, ya saya sanggup. Jadi bila Jarir sanggup, dia diangkat menjadi ketua panglima tentera-tentera berkuda yang dihimpunkan oleh Rasulullah sejumlah 150 angkatan. Jadi dalam 150 ni, orang-orang di Madinah yang paling cekap menunggang kuda ialah suku Ahmas. Alif Ha Mim Sin. Suku daripada kabilah Ahmas lah yang paling cekap tunggang kuda. Dalam 150 orang ni, suku Ahmas ada 100. 50 lagi campur-campur. Jadi ketua dia yang nak jadi ketua tentera berkuda ni Jarir sendiri. Jadi bila hari dia nak berangkat ni, Jarir dia pegang kuda, dia jalan-jalan, dia pi depan sekali. Lalu Rasulullah datang. Rasulullah ni kira nak melepaskan mereka lah seolah-olah. Jadi Rasulullah kata, Jarir, bila kamu pi ke sana, tugas kamu ada 3. Yang pertama, kamu kena runtuhkan bangunan Zulkiflah dengan runtuhan yang semusnah-musnahnya. Bukan saja runtuhkan bangunan, kalau boleh tapak-tapak di bawah tu cungkil, buang seolah-olah macam tak pernah wujud bangunan tu di situ. Yang kedua, kalau ada orang-orang di sana yang sudi nak masuk Islam, kamu Islamkanlah mereka. Sebab bukan balik terus, kamu kena berjalan. Sebab tujuan terakhir kamu, aku nak suruh cari 2 orang penguasa di sana yang bernama Zilkalak dengan Zi Amir. Lepas buat benda Zulkiflah ni, cari Zilkalak, Zi Amir. Tapi untuk sampai tempat mereka tu, kalau tengah-tengah jalan ni ada orang-orang mana-mana kabilah rasa nak terima Islam, kamu Islamkan mereka. Yang nombor 3 sekali, cari Zilkalak, cari Zi Amir. Kemudian naiklah kuda kamu, wahai Jarir. Jarir tak mau naik. Jarir tak mau naik. Naik kuda, dia tak mau naik. Pasal apa Rasulullah tanya? Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan nak membantah keputusan kamu melantik aku jadi ketua tentera-tentera berkuda. Tapi kamu perasan tak Rasulullah, yang kamu lantik aku ni jadi ketua tentera berkuda, hakikatnya aku sendiri tak pernah naik kuda. Kamu perasan tak, aku sebelum ni ikut perangan kamu pun aku berjalan kaki saja, tak pernah naik kuda. Tiba-tiba kamu lantik aku jadi tentera berkuda, aku tak pernah naik kuda. Sebab tu aku tak naik. Tadi kan aku heret saja di depan. Lalu Rasulullah kata, naik Jarir. Bila Jarir naik, Rasulullah tepuk dada Jarir 3 kali. Rasulullah doakan, Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan wa mahdiyya. Ya Allah, kamu tetapkanlah keadaan Jarir seolah-olah bila dia naik kuda ni jangan jatuh. Waj'alhu hadiyan. Jadikanlah dia ini Jarir seorang yang memberi petunjuk kepada orang lain, wa mahdiyan, dan dia sentiasa berada dalam petunjuk. Jadi bila Jarir start berlepas tu, diceritakan daripada Madinah sampailah ke Yaman, punggung dia langsung tak bersentuh dengan pelana. Seolah-olah dia menunggang sambil berdiri, cekak tak cekak doa tadi. Padahal tak pernah naik kuda. Tapi sahabat-sahabat Ahmad cerita dia tak pernah pun letak punggung atas pelana tu. Dia berdiri macam penunggang-penunggang kuda di step Mongolia tu, cekak-cekak tu. Maksudnya degup-degup lagu tu je. Lepas Rasulullah wafat pun begitulah sifat dia walaupun dia tak pernah naik kuda. Jadi bila sampai di Zulkiflah, bayangkan kita bertolak tempat kita 150 orang. Negara orang, Sungai Rusa saja lebih 150 orang, beribu-ribu. Nak lawan 150 ramai, tapi seorang pun tak berani. Maksudnya di depan mata mereka lah dirobohkan Zulkiflah. Dicabut semua unjang-unjang dia, tiang-tiang dia, sampai tak pernah wujud pun seolah-olah Zulkiflah di tempat tersebut. Lalu bila sampai begitu, dia pun meneruskan perjalanan, carilah tengah-tengah jalan ni ada orang nak masuk Islam ke tak mau masuk Islam. Tapi bila nak sampai dekat tempat Zilkalak dengan Zi Amir ni, di tengah jalan tu ada seorang gangster. Dia duduk menyengging, dia pegang anak panah dia duduk pedai atas paha dia. Dia seorang saja.
Hak dia nak jalan ni 150 ni hak main, tapi dia seorang je, dia pedai nak panah dekat pohon. Dia kata, aku telah bersumpah dengan anak panah ini, aku tidak akan berganjak daripada tempat aku kecuali aku musnahkan pasukan ini. Oh, hebat ya. Dia seorang, dia kata aku tak akan berganjak dari tempat ini kecuali setelah aku musnahkan pasukan ini. Pasukan Jarir tadilah. Lalu Jarir pun turun. Dengan lembut Jarir kata apa? Jarir kata, wahai orang yang telah bersumpah dengan anak panah dia, sesungguhnya aku ini adalah salah seorang daripada utusan Allah dan utusan Rasulnya. Dan kalau aku mahu, sekarang aku boleh penggal leher kamu, kalau aku mahu. Tapi aku tak mahu demikian. Aku minta kamu, harus kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu tak ucapkan ini sekarang, lani juga aku takik kepala kamu. Hak hebat tadi nak bunuh 150, akhirnya bertukar jadi takut. Dengan sebab takutlah sepatut ucap syahadah la ilaha illallah. Kalau saya translate dalam bahasa Melayu, dia bunyi lagu ni. Orang mengucap syahadah sambil takut. Tidak ada yang Tuhan kecuali diri dia sendiri, tidak bersekutu dan menyekutukan orang lain. Makna dia jadi lagu tu. Maksudnya anda boleh bayangkan orang mengucap syahadat sambil perasaan takut. Tidak ada yang Tuhan kecuali diri dia sendiri, dan dia tidak bersekutu dan menyekutukan. Ayat berbelit tak betul lah kan? Okey, sekarang bila dia dah takut, dia masuk Islam, Jarir lepaskan. Dan pergilah bertemu Zilkalak dengan Zi Amir. Dan di sana dengan mudah Zilkalak dengan Zi Amir masuk Islam. Dan diriwayatkan mereka berdua ni akan datang semula ke bumi Madinah bai'ah dengan Nabi. Sebab mereka tak pernah jumpa Nabi. Dan Jarir pun habis selesai, dia nak kembali semula ke Madinah. Tapi masa itulah datang utusan bawa berita Rasulullah sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Maksudnya jarak antara Rasulullah masih hidup, lepaskan mereka dulu. Mereka berada di Yaman dalam tempoh yang cukup lama sampai Rasulullah meninggal. Dan tak jadilah dua orang ni nak pergi bai'ah Rasulullah meninggal, mereka tetap di Yaman. Riwayat lain menyebut waktu Jarir nak bertolak ke Madinah tu, dua orang ni nak ikut dah. Zilkalak dan Zi Amir memang ikut Jarir sampai tengah jalan, sampai berita Rasulullah meninggal, mereka berpecah balik. Jarir balik ke Madinah, dua orang ni balik semula ke Yaman. Jadi yang sebenarnya, yang betul ialah yang pertama tadi. Gereja yang pernah dibina oleh Abrahah ialah Ghurqah Al-Qalis, atau sebutan betul Ghurqatul Qulais, bukannya Zil Qilsah Ka'bah Yamaniyah. Sebab yang ini adalah bersifat berhala, yang ini bersifat agama. Tapi kalau kita ke Yaman sekarang, yang ni tak ada apa dah Zil Qilsah ni. Padang jarak, padang terkukur, cuma ada papan label, papan tanda saja, Zil Qilsah Ka'bah Yamaniyah. Tapi yang ini memang boleh tengok. Sekarang ni dia lubang luas, dia bulat tu dia ada lubang kat tengah. Dikatakan kalau hujan lebat, lubang tadi menampung air. Tapi walaupun air tu banyak, dia cuma bertahan 2 minit. Lepas 2 minit, kering. Jadi orang cari punca, sampai apa dia tak boleh takung begitu lama. Padahal penuh dah ni, 2 minit kering. Rupanya bila ahli geologi Yaman, dia cek di bawah tu, di bawah tapak tu ada 2 lubang sepanjang 5 km ke bawah. Jadi air tu cepat menyerap melalui lubang tadi. Kalau tengok kasar macam ni, tak nampak tanah, dia duduk bawah. Jadi air tak boleh bertahan lama, 2 minit dia jadi kering sebab lubang tadi. Wallahualam lah lubang apa, rahsia dia masih tak terungkap. Jadi pada malam ni, yang sebelum ni anda tak pernah kenal pun tentang Ghurqatul Qalis dan Zil Qilsah, sekarang anda kenal dua-dua dan tahu cerita dia bagaimana, dan dapat membezakan yang manakah yang dikatakan gereja yang betul dan sebenar yang pernah dibuat oleh Abrahah. Jadi dia ada 2 soalan. Ni soalan pertama, soalan kedua tak ada dah. Jadi soalan kedua bulan 3 lah. Bulan 3 nantilah soalan kedua. Sebab soalan ni panas sikit. Jadi sebab dia panas, aircon kena banyak sikit bulan 3. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك
وتعاهدت على نصرة شريعة فوسط اللهم رابطتها وأدم